Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi pada minggu ini bersama Cikgu Azwan untuk menyambung pembelajaran kita berkaitan unit 15 iaitu indahnya seni dan budaya kita. Tetapi dalam konteks apa hari ini kita nak belajar? Hari ini kita akan belajar mengenai konteks ayat tanya dengan kata tanya. Oleh itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, cikgu akan terang terlebih dahulu apa itu ayat tanya dan apa itu kata tanya. Baiklah, untuk melihat apa perbezaan di antara ayat tanya dengan kata tanya sebenarnya. Ada beza sebenarnya walaupun perkataan dia tanya-tanya. Sama sahaja tapi ada perbezaan fungsi dia. Ayat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dan memerlukan jawapan. Seterusnya diucapkan dengan nada yang meninggi sebelum diakhiri dengan kesenyapan pada akhir ayat. Kemudian di dalam penulisan akan diakhiri dengan tanda soal. Tanda soal tu macam mana? Tanda soal tu seperti bentuk telinga kera yang mana ada telinga kemudian titik. Itu merupakan ayat tanya. Tapi pula bagaimanakah dengan kata tanya sebenarnya? Kata tanya pula akan digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. Kata tanya hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada predikat. Baiklah, setelah kita mengenali apa itu kata tanya dengan ayat tanya, oleh itu dekat sini kita perlu kenali juga apa itu kata tanya sebenarnya. Kata tanya dekat sini cikgu telah senaraikan 8 dalam bentuk iting ataupun kita panggil peta minda. Ataupun lebih kenali kalau bentuk yang cikgu sediakan ni kita panggil peta buih. Cikgu telah sediakan 8 iaitu yang pertama apa, siapa, mana, bila, berapa, mengapa dan bagaimana. Itu antara 8 jenis kata tanya yang mana kita boleh guna untuk menghasilkan ayat tanya. Baiklah, untuk penggunaan kata tanya digunakan untuk membentuk ayat tanya yang mana kata tanya itu mestilah diakhiri oleh partikel kah apabila digunakan di awal ayat tanya. Kata tanya boleh wujud di awal ayat, di pertengahan serta di akhir ayat. Sebagai contoh, cikgu telah sediakan satu lembaran paparan yang mana kamu boleh tengok penggunaannya. Yang pertama apa? Apa digunakan untuk menanyakan nama benda ataupun binatang. Sebagai contoh ayat, apakah nama kucing kamu? Itu apa? Untuk berapa pula digunakan untuk menanya berkaitan bilangan. Sebagai contoh, baju ini berapa harga? Kertas di dalam kotak ada berapa keping? Untuk mana pula digunakan untuk menanyakan berkaitan manusia, binatang, benda ataupun tempat. Sebagai contoh ayat, di manakah kamu tinggal? Gunung Ledang terletak di mana? Yang keempat, siapa? Digunakan untuk menanyakan orang. Siapakah nama adik kamu? Engkau ini siapa? Yang kelima, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara ataupun keadaan. Bagaimanakah keadaan emak kamu? Bagaimanakah membuat nasi tomato? Yang keenam, bila digunakan untuk menanyakan masa. Bilakah kamu sampai? Bilakah acara itu berlangsung? Dan yang ketujuh, mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab. Mengapa mereka bergaduh? Kemudian yang terakhir sekali, kenapa juga digunakan untuk menanyakan sebab. Sebagai contoh ayat, kenapakah kamu gagal dalam ujian? Itu antara contoh bagi penggunaan kata tanya. Baiklah, setelah kita mengenali ayat tanya dengan kata tanya, seterusnya kita akan mengkaji buku teks pada muka surat 18. Siapa yang ada buku teks berhampiran anda boleh buka pada muka surat 18. Cikgu akan terang bagaimana kita nak membina ayat tanya menerusi kata tanya. Contoh daripada yang cikgu sediakan, kalau daripada buku teks muka surat 18 yang bertajuk tentang Tan Sri S.M. Salin yang berkisahkan perbualan dialog di antara Hanif bersama Atuk. Cikgu tak akan bacalah dialog yang lengkap. Cikgu akan terus ke bahagian yang memerlukan kita untuk membina ayat tanya. Sebagai contoh, pada ruangan Hanif,
ada ruangan kosong yang mana ada tanda tanya. Di situ kiranya kita hendaklah membina ayat tanya. Bila kita nak membina ayat tanya, kita hendaklah melihat terlebih dahulu apakah jawapan yang diberikan oleh Datuk. Sebagai contoh, Datuk membalas, beliau dilahirkan pada 30 Julai 1928. Jadi, apakah kata tanya yang bersesuaian? Kata tanya yang bersesuaian dengan masa iaitu bila. Jadi, bilakah beliau dilahirkan? Itu merupakan persoalan yang boleh Hanif tanya kepada Datuk. Kemudian yang kedua pula, Datuk menjawab, beliau dilahirkan di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Jadi, apa kata tanya yang sesuai? Kata tanya yang sesuai iaitu mana? Di manakah beliau dilahirkan? Jadi, Datuk telah menjawab, dilahirkan di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Seterusnya yang terakhir iaitu Datuk menjawab, beliau meninggal dunia pada 29 Disember tahun 2016. Jadi, agak-agak kata tanya apa yang bersesuaian untuk digunakan oleh Hanif? Katanya yang bersesuaian iaitu bila, disebabkan oleh masa. Jadi, ayat yang boleh dibina iaitu bilakah beliau meninggal dunia? Datuk menjawab, beliau meninggal dunia pada 29 Disember tahun 2016. Baiklah, setelah kita mempelajari berkenaan dengan kata tanya serta ayat tanya, kini tiba masanya untuk kamu melaksanakan aktiviti tutorial. Cikgu telah sediakan dua aktiviti tutorial, iaitu yang pertama di aplikasi Quizzy, yang mana kamu perlu mengakses aplikasi Quizzy yang telah cikgu berikan pautannya, kemudian menjawab 10 soalan yang telah cikgu sediakan sehingga tamat. Kemudian yang kedua, cikgu telah sediakan permainan di aplikasi Wizard, yang mana cikgu telah beri satu lembaran kerja yang mempunyai 8 kata tanya yang perlu kamu hasilkan ayat tanya. Oleh itu, kamu hendaklah menghasilkan 8 ayat tanya yang lengkap menerusi 8 kata tanya. Kamu hendaklah menjawab sehingga selesai. Untuk pautan Wizard juga cikgu akan sediakan. Ini antara aktiviti kamu pada minggu ini. Baiklah, terima kasih cikgu ucapkan kepada semua murid yang telah berjaya mendengar video interaktif cikgu sehingga tamat. Oleh itu, jika ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, boleh terus menghubungi cikgu. Untuk minggu ini, cikgu ingin tekankan kita telah mempelajari berkenaan dengan kemahiran aspek tata bahasa, iaitu berkaitan dengan ayat tanya serta kata tanya. Di sini saja cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah menonton cikgu sehingga tamat.